Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi untuk tugasan pembentangan pada kali ini, Lestari LAS 3103, yang dihormati pensyarah saya yang saya hormati lagi saya segani, Encik Sazli bin Aziz, alias Abdul Aziz. Jadi untuk pembentangan tugasan yang keempat pada kali ini, saya Cik Wan Anis Soleha binti Cik Wan Muhammad Rusdi bersama dengan sahabat saya Nur Sabila binti Zainuddin akan membentangkan tugasan 4 berdasarkan 4 agenda pembentangan lah. Yang pertamanya, isu alam sekitar yang dikenal pasti, punca kejadian, cadangan penyelesaian masalah, dan akhir sekali kami akan simpulkan pembentangan pada hari ini. Baiklah. Kalau kita tahu isu permasalahan alam sekitar di Malaysia ni merupakan masalah yang sering menjadi liputan utama akhbar. Bukan sejak dulu lagi, kini dan akhir ni semakin membarah lah. Sebab apa? Sebab manusia ni sangat bergantung kepada alam sekitar dan amat sukar untuk menyatakan bahawa keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan manusia ni tidak bergantung sepenuhnya kepada kemampanan alam sekitar. Tapi disebabkan kerakusan perbuatan manusia itu sendiri yang nakkan jalan mudah dalam menjalani kehidupan menjadi penyebab utama kepada isu-isu alam sekitar di negara kita. Maksudnya, kerakusan manusia ini juga menyumbang kepada terjadinya isu-isu alam sekitar dekat Malaysia ni. Baiklah, antara isu yang dikenal pasti adalah isu penebangan hutan yang sering menjadi polemik dalam masyarakat. Isu penebangan hutan tak kira di mana pun, di mana saja dia berada, di mana saja berlaku, Tanah Merah ke, Besut ke, kan. Sebenarnya telah menjejaskan struktur tanah dan kediaman masyarakat sekitar. Sebab apa? Sebab bila pokok-pokok ataupun pokok-pokok hutan ni ditebang dan kawasan baru diterokai, permukaan tanah ni akan terdedah kepada hakisan oleh angin dan juga hujan. So ini menyebabkan banjir juga berlaku. Tanah yang terhakis akibat tiada sokongan cengkaman akar pokok dibawa oleh air hujan dan termendap di dasar sungai. Dan isu penebangan hutan ni sebenarnya juga menyebabkan tanah runtuh berlaku. Baiklah. Seterusnya, punca penebangan hutan antaranya adalah untuk sumber penghasilan kertas, pembangunan yang tidak terancang, pembinaan jalan raya dan pembukaan tanah baharu bagi tujuan pertanian. Okey, baiklah. Seterusnya, faktor pembangunan yang tidak terancang ni, pembangunan perumahan bagi menampung jumlah penduduk yang semakin meningkat sedang giat dijalankan. Kalau kita tengok kan, rumah-rumah yang dibuka, pembangunan-pembangunan yang dibuka adalah untuk menampung jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sebabnya, contohnya kalau di Kuala Lumpur kan, tanah dia tak banyak. Jadi terpaksa bangunan tu dibuat bangunan yang tinggi-tinggi kan, buka lagi tempat buka lagi tanah-tanah untuk menampung jumlah penduduk tu sendiri. Lot-lot kedai juga dilihat sebagai pesat dibangunkan dalam memajukan ekonomi masyarakat setempat dan menyebabkan penebangan hutan dijalankan secara berleluasa lah bagi menampung sasaran pembangunan yang kian mapan dari hari ke hari ni sebenarnya. Okay, seterusnya, faktor pembinaan jalan raya. Pembinaan jalan raya ni sebenarnya bertujuan untuk memenuhi keperluan perhubungan masyarakat, nak menghubungkan satu daerah ke satu daerah, satu negeri kepada satu negeri kan. Jalan-jalan ni adalah penting kepada sektor pengangkutan bagi memudahkan pergerakan penduduk dalam memenuhi keperluan pendidikan ke, pekerjaan, barangan rumah dan sebagainya. Jadi proses pembangunan yang pesat melibatkan pelbagai aktiviti ekonomi ni, pergerakan barangan dan manusia serta jalinan rangkaian pengangkutan jalan raya yang bertambah kompleks. Jadi ini adalah yang melibatkan proses pembangunan yang pesat. Menyebabkan penerokaan hutan terpaksa dilakukan secara meluas. Sebab apa? Sebab nak memenuhi kehendak komuniti dari segi perhubungan itu sendiri. Dan itu adalah faktor sebenarnya kenapa jalan raya ini dibina. Seterusnya kita akan lihat pula kepada apakah yang menjadi faktor kepada pembukaan tanah bagi tujuan pertanian. Dan pembukaan tanah baharu ni adalah melibatkan pembukaan tanah rancangan oleh Felda dan Fekra Kemahang di Tanah Merah. Kalau kita tengok contohnya, kita ambil isu di Tanah Merah. Okay, dan kawasan hutan dengan keluasan yang besar ni perlu untuk diteroka dan ditebang, serta kawasan bukit juga terpaksa digondolkan. Sebab apa? Sebab nak menampung sektor pertanian yang
melibatkan penanaman tumbuhan secara besar-besaran, dan kemajuan ini mampu menyediakan peluang pekerjaan untuk rakyat sebenarnya, untuk rakyat tempatan khususnya, dengan menjana pendapatan yang lumayan melalui hasil komersial, hasil tanaman dan sebagainya lah. Okey, baiklah. Sekarang saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya sebentar tadi. Saya Nur Salsabila binti Zainuddin akan menyambung pembentangan daripada Cik Wan Anisa Leha berkaitan dengan isu yang telah kami kenal pasti, iaitu isu penebangan hutan. Dan seperti yang telah diterangkan, penebangan hutan berlaku disebabkan beberapa punca. Okey, antaranya adalah kerana pembangunan. Ditebang hutan kerana pembangunan. Yang kedua, kerana untuk pembinaan jalan raya. Dan yang ketiga adalah kerana untuk penghasilan kertas. Yang ini menyebabkan hutan-hutan di Malaysia ditebang. Dan jika berlaku secara tanpa kawalan ataupun melebihi had yang sepenuhnya, maka ekosistem yang berada di Malaysia ini akan terganggu. Okey, kita tengok kepada punca yang ketiga, iaitu sumber penghasilan kertas, iaitu penggunaan sumber bukan kayu sebagai kertas meliputi berapa peratus? 10% penggunaannya secara holistik di seluruh dunia. Bukan di Malaysia sahaja, bahkan di seluruh dunia untuk penggunaan kertas ni adalah menggunakan sumber bukan kayu sebagai kertas. Dan permintaan terhadap produk kertas yang semakin meningkat bagi memenuhi keperluan bidang perhubungan, pembungkusan komersial dan bagi kegunaan persendirian masyarakat di rumah. Nak katanya, fungsi kertas ni di mana-mana sahaja. Bukan di pejabat sahaja, bahkan di rumah sendiri. Ada kerja-kerja yang memerlukan menulis di atas kertas, dan bahkan dalam dunia pendidikan sendiri, kalau kita tengok sebagai contoh dalam peperiksaan, murid-murid akan dibekalkan dengan kertas peperiksaan setiap orang, dan di dalam kelas sendiri untuk melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, buku yang digunakan daripada kertas, dan boleh katakan semua yang digunakan untuk penulisan berkait rapat dengan kertas. Jadi kertas ni amat-amat diperlukan, dan jika tiada sumber lain ataupun tidak diketahui semula, maka pokok-pokok yang ada di Malaysia terpaksa digondol. Okay, seterusnya, permintaan yang tinggi menyebabkan pokok-pokok ditebang dalam skala yang agak besar lah, bukan sedikit. Bagi apa? Bagi penghasilan kertas, kerana sumber utama di Malaysia untuk penghasilan kertas daripada pokok. Dan ini merupakan satu perkara yang membimbangkan jika tiada tindakan ataupun apa-apa yang dilakukan bagi mengatasi masalah ini, kerana seperti mana kita tahu, pokok itu sendiri membekalkan oksigen kepada hidupan, kepada manusia sendiri. Dan seandainya pokok-pokok yang banyak ditebang tanpa kawalan, maka tiada pembebasan gas oksigen dan tiada juga penyerapan gas karbon dioksida untuk pokok tersebut. Jadi boleh menyebabkan pemanasan global berlaku kerana gas karbon dioksida tidak diserap oleh tumbuhan, dan seperti mana kita tahu, gas karbon dioksida sendiri adalah panas. Yang ini boleh menyebabkan kita sendirilah di Malaysia berlakunya pemanasan global. Okey, disebabkan isu yang berlaku adalah isu yang agak besar, dan jika tidak dibendung ataupun dilakukan sebarang tindakan, kemungkinan pada suatu masa akan datang, untuk generasi akan datang, akan menyebabkan ekosistem terganggu. Hubungan antara kelestarian alam sekitar akan terganggu. Jadi, kami bawakan beberapa cadangan penyelesaian masalah yang boleh dipraktikkan ataupun diamalkan bagi membantu isu penebangan hutan ataupun isu alam sekitar ini untuk dikurangkan. Kita cuba bendung supaya kelestarian alam sekitar terjaga. Okey, pertama kita pergi kepada aspek keluarga. Kenapa keluarga dahulu? Kerana keluarga, ibu bapa memainkan peranan yang amat penting. Kerana ibu bapa lebih mengetahui bagaimana sifat atau perangai anak-anak mereka. Ibu bapa lebih mendekati anak-anak mereka. Jadi ibu bapa boleh cakna dengan apa yang situasi alam sekitar yang berlaku, dan boleh menerangkan sebagai ejen penerangan kepada anak-anak mereka berkenaan dengan isu-isu yang berlaku. Sebagai contoh,
penggunaan kertas yang melebihi ataupun tanpa kawalan ataupun dan sebagainya boleh dikurangkan melalui aktiviti sekitar semula dan pencemaran sekitar lain yang berbentuk plastik dan sebagainya. Ibu bapa boleh bagi penerangan kepada anak-anak jika perkara ini tidak dibendung boleh menjejaskan ekosistem persedaran. Contoh plastik yang dibuang merata-rata, kertas yang digunakan tanpa keperluan boleh menyebabkan pokok-pokok terpaksa ditebang dan sebagainya. Jadi ibu bapa kena cakna dan bagi penerangan kepada anak-anak, buang sampah di tempat yang sepatutnya dan sebagainya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada peranan guru. Okey, untuk peranan guru, apa yang guru boleh lakukan untuk membantu dalam isu ini adalah guru boleh mengadakan pertandingan ataupun kuis mengikut tahun ataupun tahap yang ada, tahap 1 ataupun tahap 2 di dalam kelas ataupun dilakukan minggu lestari alam sekitar ataupun dilaksanakan semasa aktiviti kurikulum ataupun co-kurikulum berkenaan dengan kesedaran kitar semula. Kitar semula ataupun kuis-kuis yang boleh menambahkan ilmu pengetahuan murid-murid berkenaan apakah kesan jika perkara ini dibiarkan, apakah cara yang boleh dilakukan untuk membantu dan sebagainya. Sedikit sebanyak melalui pertandingan ini, murid akan berusaha untuk mendapat tempat yang terbaik dan akan cuba mencari ilmu pengetahuan. Yang ini kita mahukan kerana kesedaran itu penting. Dan tindakan. Kesedaran perlu disusuli dengan tindakan lah. Jika sedar sahaja tapi tiada tindakan, maka tiada kesan yang efektif lah kita katakan. Okey, seterusnya melalui kerajaan sendiri. Kerajaan di Malaysia ni amat-amat penting lah untuk memainkan peranan dengan menguatkuasakan undang-undang secara tegas. Okey, kenapa undang-undang ini amat penting? Kerana melalui undang-undang yang ada, melalui akta-akta yang ditubuhkan, maka masyarakat setempat ataupun individu akan rasa lebih berhati-hati untuk melakukan pencemaran alam sekitar. Yang ni apabila isu pencemaran alam sekitar dilakukan seperti penebangan hutan tanpa lesen dan permit, apa lagi, semualah isu yang berlaku tanpa dan menyalahi undang-undang, maka boleh dijatuhkan hukuman. Jadi hukuman yang dijatuhkan itu perlulah yang bersesuaian, yang boleh memberikan kesedaran, bukan yang ringan sahaja. Dan perlu dilakukan secara tegas. Kerajaan perlu lebih efektif memantau apakah aktiviti-aktiviti yang telah menyalahi undang-undang berlaku dalam kalangan masyarakat, seperti penebangan hutan tadi dan sebagainya lah, pokok-pokok ditebang, kayu balak dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi kepada peranan sekolah. Okey, seperti mana sekolah tempat didikan, tempat untuk memberikan pelajaran. Jadi sekolah ni boleh mengadakan kempen kesedaran kepada murid-murid. Melalui kempen ini, murid tahu apa yang mereka boleh lakukan, apa yang mereka tidak boleh lakukan dengan sumber bahan semula jadi yang ada di Malaysia. Dan melalui kesedaran di sekolah, murid juga boleh membawa kesedaran tersebut balik ke rumah. Jadi murid-murid ini akan menunjukkan contoh teladan yang terbaik di dalam keluarga mereka. Seperti membuang sampah di tempat yang sepatutnya dan sebagainya. Okey, akhir sekali adalah peranan masyarakat. Okey, apa masyarakat boleh buat adalah masyarakat hendaklah melakukan aduan kepada pihak berkuasa mengenai kegiatan penebangan hutan. Jadi peranan masyarakat juga amat penting jika melihat sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang, ada berlakunya penebangan hutan oleh pihak-pihak tertentu yang dirasakan agak meragui, terdapat keraguan pada pihak tersebut. Jadi masyarakat boleh buat aduan kepada pihak yang sepatutnya untuk diambil tindakan dan dipantau. Jadi secara tidak langsung penebangan hutan ini dapat dikurangkan melalui kecaknaan masyarakat setempat juga. Sebagai kesimpulan daripada isu yang kami utarakan berkenaan dengan isu penebangan hutan, punca-punca dan faktor dan cadangan penyelesaian yang kami telah huraikan, nak katanya dekat sini, kemajuan negara yang sedang membangun ataupun yang mengalami pembangunan pesat, secara tidak langsung ada dua kesan. Kesan secara positif dan kesan secara negatif juga. Dan kesan secara positif ada aspek ekonomi membangun dari segi pendidikan dan sebagainya,
bagus. Tetapi dari aspek negatifnya, jika isu-isu yang berlaku, penebangan hutan yang berlaku tanpa had dan kawalan, pembinaan yang terlalu mengganggu ekosistem setempat, yang ini akan memberikan kesan yang negatif. Bukan sahaja kepada manusia, bahkan kepada alam sekitar. Dan akan mengganggulah kelestarian alam sekitar untuk generasi-generasi akan datang. Dan kemusnahan akibat penebangan hutan juga akan menjejaskanlah kualiti kelestarian alam sekitar, seperti pembebasan gas oksigen berkurangan, dan pokok-pokok tidak dapat lagi menyerap gas karbon dioksida kerana ditebang. Maka isu pemanasan global akan timbul pula. Jadi banyak lagi, dari satu isu akan timbul isu lain yang boleh menyebabkan ekosistem terganggu. Jadi apa yang kita perlu buat adalah semua pihak adalah berganding bahu, bersepakat, bekerjasama dan dididik untuk menghargai. Kita perlu hargai apa sumber-sumber jadi yang telah diberikan Allah SWT kepada kita semua. Kerana sumber-sumber yang ada ni hanyalah pinjaman di dunia. Dan jika kita tidak mensyukuri ataupun jaga sebaiknya, maka Allah akan tarik nikmat tersebut. Tarik nikmat tu dalam pelbagai bentuk lah. Bukan sahaja melalui kemusnahan alam sekitar dan sebagainya lah. Akan bentuk tariknya nikmat daripada Allah. Jadi apa yang kita buat, kita kena hargai, syukuri, dan kita cuba usaha untuk memelihara dan memelihara alam sekitar yang berlaku sebaiknya. Supaya generasi akan datang dapat memanfaatkan apa yang kita rasa sekarang, dapat dirasai juga pada akan datang. Setakat itu sahaja pembenarkan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi.